min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita masuk nama tokoh-tokoh ilmu tauhid, ya, di dalam pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dipelopori oleh 3 tokoh yang terkenal yang setelah abad yang kedua, ya. Pertama dinamakan Abu Hasan Al-Asy'ari, anak kepada yaitu sahabat Syekh Al-Asy'ari. Ia pada tahun 2060 hingga 300, ya, 260 hingga 324 Hijriah, ya. Nama penuh beliau ialah Ali bin Ismail. Nama kita tahu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kadang-kadang orang panggil kalau di kampung Pak Din, Pak Lam. Dah terkenal satu kampung. Siapa tu Pak Lam? Nama sebenar tak tahu. Jadi ini kita nak tahu siapa ni tokoh Islam yang mendidik pengajaran ilmu tauhid secara hukum akal, ya, hukum akal. Baik, nama penuhnya Ali bin Ismail, ya, Ali bin Ismail nama penuhnya. Kemudian bin Ishaq, ada nama dulu-dulu ni dia suka dileret-leret. Kita ni tak, kita tahu bapa kita, ya. Lepas bapa kita atuk, lepas atuk siapa dia? Entah, tak tahu. Jadi mereka zaman orang-orang dulu kala lah dia namakan, iaitu Ali bin Ismail, Ismail bin Ishaq dari keturunan Musa Al-Asy'ari, iaitu bapaknya seorang sahabat. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan dibesarkan di sana, yang secara kebetulan pada masa itu sangat maju dalam berbagai-bagai ilmu pengetahuan, termasuklah ilmu agama, ilmu bahasa Arab, ya, dan ilmu kalam. Ilmu bahasa Arab ni ilmu nahwiyah, nahwu sorob, ya tak? Kita nak belajar penyusunan matan izi, ya. Kalau kita nak tasrik ni banyakkan guna matan izi. Daraba yadribu darban fahuwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun daraba fi'il madhi yadribu fi'il mudhari. Itu semua ada. Itu kalau nak tasrik, ya, bina. Daraba darabu darabatan bahwa daribul, banyaklah. Itu kalau kita nak mempelajari dalam bahasa Arab. Baik. Di sini mengatakan pada masa mudanya Abu Hasan, atau dikatakan Ali bin Ismail bin Ishaq dari keturunan Musa Al-Asy'ari, mudanya panggilannya namanya Abu Hasan, terkenal sebagai murid yang termaju dalam pelajaran daripada rakan-rakan sepelajaran dengannya. Dia mental baguslah, ya. Cemerlang. Alah, kalau kita di Malaysia ni masuk universiti, keluar universiti, cemerlang dalam keputusan. PTN tak bayar-bayar. Tu. Di Malaysia, yalah, PTN tak bayar-bayar, mak bapak tak susah. Ini satu sakut bayar. Ya. Kalau kita di Malaysia ni, itu kelebihannya. Kalau kita tak sangkut, memang mumtaz. Kalau Arab, ya, Zaid Jidan, mumtaz. Kalau kita cemerlang, PTN tak bayar-bayar, bapak dia selesai, ya. Kerajaan tolong bayar, di special Malaysia, ya. Sebab saya tahu anak buah saya ambil, ya, ambil bagian apa istilah zaman sekarang ni, apa, IT. Tak bayar 1 sen. Dan anak buah ada juga
Ambil doktor tak bayar 1 sen. Kata pihak universiti tak bayar. Cemerlang. Ya, Zaid Jidan tak bayar lah. Tapi kalau sakut, ya sakut satu ulang balik ada harapan bayar lah. Ini ya, mesti keistimewaan. Jadi Abu Hasan ni orang cemerlang, ya, sebab itu diterima. Seorang yang pitah bercakap dan dalam mematahkan hujah-hujah lawannya yang cekap. Kebolehannya dalam ilmu kalam melebihi daripada ilmu yang lain. Beliau belajar kalamul kalam, ilmu kalam dengan Abu Hasan Al-Jabai. Gurunya Al-Jabai, Abu Hasan Al-Jabai. Seorang yang bermazhab Mu'tazilah. Dia mula-mula belajar dengan orang yang berpahaman Mu'tazilah. Sebab tu ya, Mu'tazilah. Pengasas Mu'tazilah bernama Wasil, kan? Wa alif sad lam, Wasil. Wasil ini dibantah ya oleh Hasan Al-Basri, ada dalam kitab dikarang ya. Dia pernah belajar dengan Abu Hasan Al-Jabai, seorang yang berpahaman Mu'tazilah, dalam menjadikan pengikut Mu'tazilah yang setia. Tetapi akhirnya beliau keluar meninggalkan pahaman itu dan mengikut mazhab ahli salam. Kemudian ahli salam, ahli yang bijaksana, dan mengistiharkan dirinya bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak berpandu kepada Mu'tazilah walaupun gurunya. Sebab dia mufaraqah. Jadi seorang pelajar yang berfikir. Kita ni tak boleh turun aja. Kita jadi bukan dia membantah, tetapi dia mengistiharkan dirinya sebab pahaman Mu'tazilah tidak diterima banyak yang nyeleweng, ya. Begitu juga pahaman yang dibawa dengan ahli-ahli Syiah, ya. Dia tak menerima apa yang diusahakan oleh para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan. Al-Quran ini dia tak terima. Sebab itu banyak kata ditumpuk tambah. Inilah, ya, itulah pahaman-pahaman mereka. Sebab itu dia keluar daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ini dia berakidah Murji'ah namanya, ya. Baik. Pembawaan, ya, yaitu pembaharuan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ini ialah menggunakan hujah akal. Dia gunakan hujah akal. Dia tak ada dalil-dalil, dia hujah akal. Hujah akal dalam pembahasan dan membentangkan pendapatnya dalam ilmu kalam, yaitu suatu cara memudahkan pahaman orang-orang yang belajar falsafah. Di samping penggabungan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam mentang gurungan sesat dengan mengikut corak dan gaya masing-masing. Sebab itulah kita di Malaysia ni kadang-kadang pahaman yang terang, pelupuri yang jelas, pahaman ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada segelintir yang masih berpahaman yang menyesatkan. Satu ketika pihak Jawi mencari jalan bagaimana untuk mengikuti kumpulan-kumpulan yang mengikut pahaman Syiah. Berlaku pada 10 Muharram, ya. Tapi nak masuk tempat tu kan boleh, kena rasmi pakaiannya macam mana, kedudukannya. Kena berbincanglah dengan ahli jawatan kuasa ni. Boleh masuk. Bila dapat masuk tu, Allah, malam 10 Muharram itu, mereka melaknat diri dia dengan memukul sekuat-kuatnya
tubuh badan di sebelah belakang. Memanglah dia kata dia telah menyesal kerana tidak menyelamatkan Sayyidina Husain di Karbala. Itu ya. Terbunyut Sayyidina Husain, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu sebabnya. Dan mereka berpendapat, dia kata Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Khadijah itu muda, bukannya 40 tahun. Dia kata, oh boy, Khadijah itu muda. Kalau 40 tahun, biasanya wanita itu dah Aisyah, ya, menopos, mana dah dapat anak gitu. Oh, ini pahaman akal mereka. Tapi kuasa itu Allah. Ini pahaman dia. Ya, dia kata dia berpadu dengan pahaman Al-Imam Ja'fari, sebab tak ada. Ya, bila kita tanya betul memang tak ada. Ya, ini pahaman mereka. Dia mengada-ngadakan. Punca mereka itu berpunca daripada, iaitu golongan Khawarij yang tidak suka dengan perbantahan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu berlaku. Ketika itu telah wafatnya Rasulullah dan tak ada para sahabat, mereka berselisih faham. Dan Sayyidina Aisyah sendiri pun tertipu dengan Muawiyah, kerana Muawiyah itu merupakan anak angkat Sayyidina Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia gunakan sekedup dia berjalan bersama tentera, ya, Muawiyah. Sayyidina Aisyah pun tak tahu. Rupanya dijadikan political mereka untuk supaya orang-orang Arab percaya kepada Muawiyah. Ni. Tengok, kau tengok. Ibunda kita pun yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah sekelumpung dengan kami, dengan bersatu dengan kami, kata Muawiyah. Padahal Sayyidina Aisyah tak tahu, tertipu dalam sekedup. Ya, mana dia nampak, ya. Bila dia tahu, dia menyesal. Sehingga kan saat akhir dia nak meninggal dunia, wafat, maka kebumikanlah aku di Baqi, jangan di sebelah Rasulullah. Sebab itu sebelah Rasulullah tu kosong, ya tak? Makom dia kosong, tak dikebumikan dia. Sebab dia menyesal kerana ikut turut dengan Muawiyah, maka dia terpedaya dan dia menyesal. Tentu kalau Rasulullah ada marah kepada saya, itu sebab asbabnya, ya. Itu diceritakan dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Beliau seterusnya banyak mengarang buku-buku kerana menolak pahaman sesat kaum Milhan, ya, ataupun ateis. Milhan, Burhaman, ya, Burhaman, Majusi dan lain-lain. Beliau menggunakan pikiran dan hujah tanpa menyentuh asas-asas akidah, dan tidak pula menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan tidak menggunakan hadis. Secara langsung, apa motif, apa tujuan? Apa tujuan? Sebab itulah ramai juga ulama-ulama yang tidak bersetuju dengan pendapat beliau. Walau bagaimanapun, mazhab Ahli Sunnah yang dibawa itu terus berkembang, dan beliau dianggap tokoh ilmu tauhid yang terkemuka. Dengan pengaruh beliaulah pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah serta yang lain-lain berangsur lemah dan terus lenyap. Beliau meninggalkan dunia di Baghdad. Kerana Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun dinamakan tadi Ali bin Ismail bin Ishaq dari keturunan Musa Al-Asy'ari, memang dia terkenal, bapaknya itu sahabat, tokoh. Dia pula memberi hukum akal dengan sewajar. Cuba bayangkan, kita kalau duduk di tepi laut, tuan-tuan sekali-sekali lah duduk tepi laut berbincang, bagaimana Allah nak mengadakan semua ini kalau manusia takkan terbuat.
Lautan yang luas, ombak ya Allah, dan penuh di dalamnya dengan ikan-ikan segala ya yang hasil untuk makanan manusia. Bila kita tengok, bila di tepi laut tu, kita tengok di pantai tu, tengok ya Allah, apa dia? Awan berarak. Wah, kalau kita naik kapal terbang tu kan, kita melanggar awan tu, duk, rasa tak? Duk, awan tu dilanggar. Kalau tuan-tuan biasalah naik kapal terbang, bila melanggar cuaca, saya pernah satu ketika saya balik melalui Sabah, daripada Kuala Lumpur pergi ke Sabah, baru ke Brunei Darussalam. Sebab ketika itu transitlah ke Sabah dulu, KK. Sebab bukan tiket tak ada, kurang tiket. Saya pun sampai ke malam, tolak tu malam. Lepas dalam pukul kita bertolak daripada airport dalam pukul lepas isyak lah, 9.30 malam. Melanggar ni awan, habis jatuh apa ni, minuman di atas meja tumpah semua. Punya duk, tu angin zoom turun. La subhanallah, masing-masing Allah yang Islam. Ya, sebab takut terjun. Tidak ada. Bila di udara ni, bila tidak ada, dia punya kosong tau, macam dia kosong, angin tak ada apa, dia akan jatuh. Ni dia orang angkasawan tahulah. Orang angkasawan dia jadi tahu. Jadi bila turun, dia akan ada balik tu, naik lagi. Allahu Rabbi. Sampai masing-masing dah tak tahulah macam-macam doa. Sampai bila sampai dia ke airport, masing-masing sujud syukur. Alhamdulillah, untuk menyedarkan. Betul berlaku pada saya. Tahun berapa tahun? Dalam tahun 93 macam itulah. Berlaku. Sebab berlaku. Kita ikut Sabah, kadang-kadang transit ikut Kuching. Dan sambil-sambil jalan lah 2 hari, habis satu malam rehat. Yalah, dulu. Sebab selalu pergi balik tu biasa sangat. Sebulan tu 3-4 hari balik. Caranya macam mana? Caranya kalau tuan-tuan ya, bila ada Asia, dia boleh kita ambil banyak-banyak terus. Bulan ni kita ambil dah jadual. Tapi awal ambil. Untuk bulan ni misalnya kita nak pergi bulan 7, kita dah ambil sekarang. Ni. Kalau untuk hari raya dia lambat, memanglah mahal harganya. Bukan mahal lagi, tempat duduk pun tak ada. Ya. Nak ambil, kalau untuk raya kita dah ambil dari bulan 12 tu. Murah je. Ya, kalau Asia ada nasib. Kadang-kadang saya pernah RM90 pergi. Pergi balik kali 2 berapa? RM90 je. Kalau tak, harga sampai RM400. RM400 pergi balik. Ini RM90. Tahu dia adalah ada cara ni. Itu yang boleh pergi balik tu seronok. Dia kapal terbang. Tapi kadang-kadang takut bila kapal terbang jatuh tu dah. Meninggal dekat mana pun, naik motor meninggal jatuh. Yalah. Ada baik. Itu penentuan Allah. Mereka tidak ada, Abu Hasan ini tidak menggunakan Al-Quran dan hadis untuk jadi hujah, tetapi dia menggunakan hukum akal. Sebab itu ramai juga ulama yang tidak bersetuju dengan beliau, dianggap tokoh, ya. Sebab apa? Walau bagaimanapun mazhab ahli sunnah yang dibawanya itu terus berkembang, beliau dianggap tokoh ilmu tauhid yang terkemuka. Dengan pengaruh beliau lah pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah ni apa? Qadariyah ni dia berusaha. Itu yang ditolak. Aku ni sebab aku berusaha rajin belajar tu, aku dia jadi pandai. Dia tidak, dia menafikan apa dia? Kuasa Allah. Di Qadariyah. Aku jadi kaya ni sebab kaya ni aku berusaha, aku buat korporat, cari duit sungguh-sungguh sebab tu kaya.
itu orang tak kaya tu miskin tu sebab malas, kata dia. Oh, ni Qadariyah. Ini Qadariyah, menafikan kuasa Allah. Yang Jabariyah pula malas lah, beras secupak mana nak jadi segantang, makan tidur, isteri yang buat kerja. Itulah. Suami macam ni dia gantung je. Ni ada jenis, minta maaf lah, bukan di sini tempat lain. Suami malas betul, melepak ke kedai tu berjam-jam, isteri pergi kerja. Ada dia di Kuala Lumpur, suami ngantor isteri kerja. Itu tak apa dia ngantor, ada faedah dia ngantor pun tidak. Cakap je lebih. Kalau terberak nombor satu. Wallahu a'lam. Baik. Ini pahaman Jabariyah, malas. Seperti kalangan siapa? Kalangan orang-orang yang yang duduk di kawasan Nabur tu cantik tak? Jalan Haji Taib, Allah. Kuala Lumpur tu cantik, Allah. Tidur kalau tak percaya, dalam pukul 8 lebih beraya lah kan kawasan tu. Bergelimpangan orang kita, orang Melayu. Tak bangun. Pukul 10 ni kadang dia bangun, tahu terima makanan sarapan pagi. Ni NGO buat hantar. Nanti pukul 11.30 dia tunggu berbaris. Kalau tak percaya, tuan ikut baris sekali. Kalau nak lah, sedap juga nasi dia tu. Dia lah. Tak tahu dah sekarang apa hidangan mesra lah. Wallahualam. Baik. Ini berlaku, ya. Kemudian mazhab berangsur-angsur lemah dan terus lenyap. Beliau meninggal dunia di Baghdad. Dia dibesarkan di Basrah, tapi meninggal dunia, dia berhijrah ke Baghdad pada tahun 938 Masehi. Ni di Baghdad bersamaan dengan 424 Hijriah. Ini dinamakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekarang kita masuk bab Abu Mansur Al-Maturidi. Ini anak murid dia, tapi dia menggunakan Hujatul Quran, hujah kalamullah. Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun Hijriah 333, nama penuhnya Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Nama sebenarnya Muhammad, ya. Disebut Abu Mansur Al-Maturidi, namanya Muhammad Mahmud Al-Maturidi. Dilahirkan di suatu tempat bernama Maturidi. Oh, dia ambil tempat. Tuan Imam ambil tempat lah. Lain di mana Tuan Imam? Oh, Tuan Imam. Tuan Imam ambil tempat tak? Lain di mana? Perak. Dia ambil di Tapak. Panggil apa lepas tu? Al-Tapah. Al-Tapahi. Saya lahir di kampung Suitiang, Bagan Datuk, Perak. Al-Bagan Datuk. Dia orang dulu guna nama tempat dia lahir. Tu. Ya. Itu sebab nama tempat Al-Maturidi. Jadi tempat dia Maturidi dalam daerah Sumarda. Apa dia tempat ni? Sumarkan. Oh, cakap Arab ni. Sumarkan. Ya. Sumarkan. Dia ada kol-kola sikit lah. Sumarkan. Seorang ahli ilmu kalam. Seorang ahli, dia hafal Quran, yang terkemuka dan hidup semasa Abul Hasan Al-Asy'ari. Seorang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri dan terkenal dengan nama Mazhab Al-Maturidi. Pegangan dia. Dia tu ikutan yang Al-Maturidi itu, dia asal daripada tempat lahir dia. Ahli pengaji sejarah, mengkaji sejarah, ya. Ahli pengkaji sejarah. Tidak dapat menentukan dengan tepat tarikh kelahiran beliau, tetapi dianggarkan kira-kira dalam pertengahan abad ketiga Hijriah.
Beliau mempelajari ilmu fiqh, ilmu kalam dengan seorang guru yang bermazhab Hanafi bernama Nasr, ya. Mazhab Hanafi bernama Nasr bin Yahya al-Baghdadi, ya. Meninggal pada tahun 268 Hijriah. Dia berguru kepada seorang tokoh yang bernama Nasr al-Yahya, ya. Ibnu Yahya al-Baghdadi. Baik, berapa kali beliau pergi ke Iraq dan Basrah kerana membuat perbincangan mengenai akidah yang mana telah diperbincangkan dengan hebatnya pada masa itu oleh mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ni datang ke Basrah awal. Iaitulah yang guru kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, bernama Wasil, ya, Wasil. Dan ahli fiqh. Dan beliau lebih berat mempelajari mazhab Mu'tazilah daripada mazhab Al-Asy'ari yang dibawa oleh Abu Hasan tadi. Sedang Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengambil jalan tengah di antara Mu'tazilah dengan ahli fiqh dan ahli hadis. Sebagai contoh ialah masalah perbuatan Allah. Pendapat Al-Maturidi adalah berbeza dengan apa yang dipahamkan oleh Mu'tazilah dan Al-Asy'ari. Ya. Mazhab Al-Asy'ari berpendapat, yang Abu Hasan tadi, Al-Asy'ari berpendapat bahawa perbuatan Allah tidak mempunyai sebab-sebab tertentu kerana segala perbuatan itu tidak disoal, hanya perbuatan hamba sahaja yang akan disoal pada hari akhirat kelak. Allah mengadakan, Allah mentiadakan, itu tidak jadi persoalan bagi dia. Tapi yang dipersoalankan, kita ni lakukan kebajikan atau tidak. Itu ya, itu pandangan. Jadi mazhab Mu'tazilah, pahaman Mu'tazilah berpendapat Allah wajib membuat sesuatu yang baik dan lebih baik. As-salih wal aslah, kata. Al-Maturidi pula berpendapat bahawa Allah itu suci daripada membuat perkara-perkara yang sia-sia dan segala perbuatannya itu mengandungi hikmah dan sebab-sebab tertentu. Kerana Allah itu maha bijaksana. Tetapi kehendaknya tidak dipaksa kerana Allah itu mempunyai kemahuan sendiri dan bebas melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Sebab itu ulama dulu banyak mengeluarkan hujah-hujah. Sebab ada dalil-dalil yang boleh melepaskan daripada keyakinan orang-orang lain, daripada pahaman Mu'tazilah. Sebab itu sekarang ini kita alhamdulillah, sebab adanya pihak tokoh-tokoh Islam ini yang mempertahankan dan mengeluarkan hujah-hujah dalil, menyebabkan kita ada garis pandu. Kita ada garis pandu. Kenapa kita tak boleh ikut Mu'tazilah? Kenapa kita tak boleh ikut Qadariyah? Kenapa kita tak boleh ikut Jabariyah? Kenapa kita tak boleh ikut Murji'ah? Kenapa? Ada asbab. Sebab itulah kita ni bersyukur. Sebab itu orang nak membentang tentang ilmu tauhid ini sukar. Kalau tak betul, kita jadi syirik. Ba'udzubillah. Sebab itu khawatir. Baik kita kalau nak tu, sebab itu kita rujuk banyak pada kitab-kitab Risalatul Tauhid, Al-Misbahul Munir, Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kitab-kitab tauhid ini yang dinukilkan oleh tabi'in, mutabi'in, setelah para sahabat. Setelah para sahabat, untuk mencari mana yang lebih patut untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa boleh?
Bukti apa kita disuruh begitu? Allah berfirman, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah nak jadikan kita ni jadi ada orang yang paling baik di sisi Allah. Bagaimana? Kita kena cari jalan ikutan yang baik. Syirat. Kita tahu Rasulullah itu pembawa syar'iyah, jalan agama. Tapi hujah-hujahnya melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Manakala para tokoh-tokoh ilmu tauhid ini mencari dalil-dalil mana yang lebih tepat untuk kita mendekatkan diri pada pencipta kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang kita hujahkan tetapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mardotillah tidak ada. Itu kita khawatir. Sebab itu orang yang tak faham, tak mengkaji ilmu tauhid, tak mencari jalan mana yang boleh, dia kadang-kadang dia terpengaruh dengan gaya orang yang menyampaikan itu. Sebab itu pahaman Syiah banyak berleluasa hari ini. Berlaku di negara Arab pun banyak. Sehingga kan pahaman Syiah membolehkan membunuh dan darah bagi orang-orang Sunni, ahli sunnah wal jamaah itu halal bagi dia. Itu yang banyak berlaku. Yang tiba berlaku di Syria contoh. Ya. Mana-mana yang kebanyakan yang pahaman ahli sunnah wal jamaah ini memang sukar duduk di sana. Yang berlaku di Palestina ada perpecahan. Berlaku daripada di mana? Yaman misalnya. Banyak perpecahan. Sebab saya bertanya pada guru yang mengajar di sini sama dengan saya, Al-Yamani. Dia kata kami memang ahli sunnah wal jamaah. Tapi itulah, Yaman memang ramai berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Sedikit, itu sebabnya. Tapi di Syria begitu ramai dah pahaman-pahaman ini. Dan di negara Arab, satu pahaman yang membuat kita ni kadang-kadang penting ataupun kadang-kadang kita jadi kacau bilau, itu pahaman Wahabi. Sukar tuan-tuan, ya. Sedangkan apa yang kita lakukan, kita mengikut cara apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh lah paling mudah, wirid. Apa ni? Wirid ni apa ni kata? Kita wirid sendiri-sendirilah. Jadi imam ikut imam, lepas tu wirid sendiri. Tak? Talqin. Rasulullah tak buat dia. Tapi seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ma'abdul a'mal bi duburi solah al-maktubah. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, apa yang baik kita buat setelah kita sembahyang selesai? Rasulullah mengatakan al-wirdun. Al-wirdun, berwiridlah kamu, tapi tidak menajakan natijah wirid beramai-ramai. Wiridlah seorang-seorang. Itu ada yang berpahaman di wirid, duduk pipi. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia buat cari bucu-bucu mana dia buat sendiri. Tapi mengikut ahli sunnah wal jamaah, kita berjamaah lebih baik. Diketuai oleh imam, kita ikut. Itu. Tapi inilah kadang-kadang, ya, bagaimana? Sebab kita mendekatkan fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah mengatakan cari kebajikan semasa kat dunia ini. Apa saja kebajikan? Kadang keuntungan beruntungnya nanti di hari akhirat. Dan Allah bagi mandat kepada orang yang beramal, beribadah, mencari kebaikan di dunia. Untuk apa? Kerana wallahu yuhibbul muhsinin. Contoh kedua kita dikatakan surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, dirikan sembahyang, ya, dengan cara sabar.
Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sifat sabar, tak gocor-gocor sembahyang. Bila sembahyang tak gocor, maknanya kita sembahyang berjamaah. Makmum tunggu imam. Betul tak? Kalau sendiri-sendiri dalam surah ni, aku sembahyang dulu cabutlah. Itu cara berjamaah. Aqimus shalah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat, rukuk bersama orang yang rukuk, maknanya berjamaah. Sebab itu dalil cari hujah yang lebih kuat. Jadi para ulama dulu cari hujah. Dia lupain dulu siapa dia nak diikut. Sebab setelah kewafatan para sahabat, maka ni tabi'in mentabi'in banyak menukilkan kitab-kitab untuk renungan kita bersama. Kita bersyukur. Sebab itu selalu kita berwirid, selalu kita beri umur Fatihah. Apa kita buat? Kita bacakan ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Kenapa disebut bi ihsan ila yaumiddin? Kerana tabi'in ini mengarahkan kitab-kitab ada senambungan dengan kita. Sebab ada ihsan, dia meninggalkan nukilan kitab-kitab terdahulu dan dicipta balik dan dikarang balik dan diubah suai balik pada ulama-ulama mutaakhir hari ini. Itu yang menyebabkan kita boleh baca. Kalau kita dulu, kalau tak dibuatkan macam ni, orang yang bijak pandai selepas tabi'in mutabi'in, rasanya saya pun tak boleh baca. Ambil contoh, Rasulullah SAW datang wahyi, tak ada huruf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 3 kali peluk. Ana ma'adri, aku tak tahu. Mana nak tahu? Rasulullah ummi. Rasulullah tak boleh baca, tak boleh menulis. Dah. Bacakan lagi, peluk lagi. 3 kali dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, barulah lancar Rasulullah membaca. Itu ilmu yang datang pada Rasulullah secara wahyi. Tapi Rasulullah tidak tengok huruf, tak ada huruf. Maka Rasulullah bertemu sahabat, dibacakan pada sahabat, sahabat pun tak tengok huruf. Sebab sampainya wahyu tidak ada huruf, hanya dilafazkan oleh malaikat Jibril alaihissalam atau melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada huruf. Siapa yang menukilkan huruf-huruf ini? Sahabat. Sebab itu ketika Rasulullah bacakan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW dengan lafaz, hafalan yang disampaikan melalui Jibril ke pelantaran atau melalui mimpi, lalu dibaca, para sahabat berkumpul, ada yang menuliskan melalui batang kurma. Itu mengikut idea mereka sendiri. Rasulullah tak sebutkan huruf kha macam ni, tak ada. Huruf ba macam ni, tak ada. Tengok, kita bersyukur dengan adanya para sahabat yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang. Saya pun kalau tuan imam baca, tak ada apa, saya tengah nak tulis apa, sebab kita tak kenal huruf. Masa tu tak ada sekolah. Sekarang semua pandai lah, ada sekolah. Ya, sebelum kita sekolah, ya, huruf K macam mana? K. Apa K? K. Tak tahu. Bahasa Rumi pun kita tak tahu. Ya, macam itulah umpamanya. Jadi sebab kita ni, alhamdulillah, kita di zaman Rasulullah SAW diikuti dengan para sahabat. Sebab itu dalam peperangan menentang orang-orang yang murtad, lalu Umar bin Khattab beri pandangan kepada Abu Bakar bagaimana nanti pupus para sahabat yang hafaz Al-Quran melalui bacaan Rasulullah wahyu itu. Maka Abu Bakar memberitahu kepada Umar, kamu lantik Zaid bin Sabit
dengan sahabat-sahabat yang lain untuk kumpulkan Al-Quran. Bukan senang kerja ni, susah. Kita ni syukur, kita dah ada terbentang Al-Quran, tinggal nak baca itu pun malas lagi nak belajar. Ni tinggal Quran ni, tengok Quran pahala, susun Quran pahala, tapi belajar Quran tak mau. Bukan di sini, tempat lain. Dah belajar Quran tak mau, sedih. Ni saya pun bukan ni. Bila kita ambil sanad, panggil orang Arab, beza baca kita Melayu ni, Jawa ni lain, ngomongnya pun lain, baca je pun jadi lain. Melayu gitu juga, kena tasmek tu panggil, ya tak? Saya panggil satu Syekh Adnan ni daripada Yaman ni, ya, dia belajar ni, dia ada sanad dengan Rasulullah SAW dari tuan guru-gurunya. Bila baca, imam kami kumpulkan imam dan satu uzun tempat kami itu, Allah Rabbi, banyak yang Allah Rabbi, imam ni dah jadi itulah masalahnya. Fasih kita ni, lughah kita lain, lidah kita lain. Ya, itu sebabnya. Baik, itulah kita jangan segan mencari ilmu. Jangan malu, tak kira lah. Jangan segan. Baik. Hasan Al-Basri pula timbul. Belum lagi ya. Beberapa kali beliau pergi ke Iraq dan Basrah kerana membuat perbincangan mengenai akidah, iaitu pegangan, yang mana telah diperbahaskan atau terbincangkan dengan hebatnya pada masa itu oleh mazhab Mu'tazilah, Al-Ash'ari dan ahli-ahli fiqh. Dan beliau lebih berat menyembelahi mazhab Mu'tazilah daripada mazhab Al-Ash'ari, yang Abu Hasan tadi. Sedangkan Abu Hasan Al-Ash'ari telah mengambil jalan tengah di antara Mu'tazilah dengan ahli-ahli fiqh dan ahli-ahli hadis. Sebagai contoh ialah masalah perbuatan Allah. Pendapat Maturidi adalah berbeza dengan pandangan dipahamkan oleh Mu'tazilah Al-Ash'ari. Mazhab Al-Ash'ari berpendapat bahawa perbuatan Allah tidak mempunyai sebab-sebab tertentu kerana segala perbuatan itu tidak disoal, hanya perbuatan hamba saja yang akan disoal pada hari akhirat nanti. Manakala Mu'tazilah berpendapat Allah wajib membuat sesuatu yang baik dan lebih baik. Bila Allah membuat sesuatu yang baik dan lebih baik yang dikatakan oleh Mu'tazilah, maka Al-Ash'ari ahli sunnah menentang. Maknanya Allah dikuasai oleh yang lain. Boleh faham tak? Allah dikuasai oleh yang lain. Bila Allah mengatakan, Al-Ash'ari kata Allah itu tidak wajib, kerana Allah mempunyai sifat kudrat dan iradat baginya, itu kuasa terhadap pada dia. Allah ada ilmu, nak mengadakan atau mentiadakan itu hak dia. Faham tak? Maknanya kita harus menerima. Harus menerima. Ya, contoh dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah semua baca. Tunjukkan kami, pengen amal, tapi amal ujung, bukan amal, ya, tapi dia amal, ya, bukan amal ujung, dia amal ajiz, amal yang harus bagi Allah, nak bagi hidayah ataupun tidak, amal jaiz. Kalau amal ujung, Allah mesti beri jalan lurus bagi seorang. Maknanya kita orang Islam tak ada yang sesat, semua elok. Tak payah nak dakwah, tak payah nak adakan dakwah apa semua, Isra' Mi'raj, tak payah. Orang Islam semua dah baik, ahli surga. Faham tak saya cakap? Sebab itu Ihdinas siratal mustaqim itu hak Allah. Allah nak bagi, kita dapat hidayah. Allah tak bagi, kita habis. Boleh faham? Tetapi kita kepada Allah ujung. Manusia hamba kepada Allah ujung.
Aqimus shalah, wajib kamu sembahyang. Wa atu zakat, wajib keluarkan zakat. Dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan ada 3 perkara kita wajib lakukan. Ya, mengajak kepada kebaikan, menegah munkar dan beriman pada Allah. Itu kita wajib. Bagi kita wujud, bagi Allah jaizun, harus. Disebab dia berbeza. Manakala Mu'tazilah Allah wajib, tu yang tak jadi tu. Allah wajib orang ini beramal mesti ahli surga, mesti ahli surga. Itu rahmat Allah. Kita beramalkan tanggungjawab kita sebagai hamba yang terima kasih kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat kamu kepada kami, kami ingat kamu. Kamu bersyukur dengan kami, kami akan beri rahmat kepadamu. Wala takfurun, jangan sombong kepada kami. Itu. Jadi kita kena terima kasih kepada Allah. Kita sembahyang, kita terima kasih. Ya. Sebab kita beramal, tanggungjawab kita sebagai orang beriman kepada Allah. Itu kena yakin diri kita. Manakala penentuan surga atau neraka, itu hak Allah. Ini pahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadi tentangan Mu'tazilah kata orang beramal tu pasti ahli surga. Allah, senanglah tu. Itu yang ditentang, yang jadi perbahasan. Boleh faham ya? Ini pandangan yang dibawa oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang sebab itu tak diterima Mu'tazilah. Ya. Dia kata as-salihu wal aslah. Setiap yang baik mesti balasan baik. Betul. Tapi bukan mesti kita masuk surga. Tak mestinya. Okey, ada persoalan? Soalan saya buka kan. Biarlah 10 tak apa. Sebut 2 kali je kan sebulan. Saya datang jauh-jauh ni, Kuala Lumpur datang sini ya. Kalau ada persoalan, ilmu ni penting. Ilmu tauhid kena ada perbahasan. Perbahasan kalau ada. Tapi kita nak berlebih-lebih membahasakan hak Allah kan. Tapi kita yakin dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Hasan al-Basri insya-Allah akan datang. Kita sambung. Hasan al-Basri ni satu ulama juga, tapi dia ahli sufi. Dia ahli sufi. Ahli tasawuf. Dia banyak bersifat qanaah. Kesederhanaan hidup Hasan al-Basri. Dia memang keturunan orang kaya, tapi dia tidak menunjukkan kekayaan dia sebab dia syukur dengan nikmat Allah. Pakaiannya berjahit-jahit, bertampal-tampal. Kenapa? Kerana dia syukur ada nikmat. Takkanlah kita pakai baju baru, baju orang lama kita campak je. Ini sampai kita, zaman kita ni banyak. Ini minta maaf lah, tak berlaku di sini tempat lain. Baju dia dah tak pakai dah lama. Bagilah, kebanjiran pula bagi kepada orang lah. Belilah baju baru lah bagi ke orang ni. Tengok baju tu dah hampak bau, bagi wah. Bukan apa baju tu kalau masuk dalam almari yang ada pewangi memang khas bergantung ya, tak apa. Ini baju dah ada berkumpul-kumpul dalam kotak, hantar kepada bantuan banjir. Siapa nak ambil? Pandai pula cakap. Apa dia cakap? Oi, sombong betul lah orang tu banjir. Dah sedar diri banjir, dia bagi baju tak mau terima. Dah pun nak terima, dah hampak dah. Gatal lagi dipakai. Gatal kan? Baju dah hampak berapa tahun tak dipakai. Ya tak? Nak bagi tu bagilah yang bagus. Beli ke kedai, pergi mana Maidin ke pergi mana beli baju, bagi. Ataupun yang bagus je bagi duit. Lagi senang dia beli baju. Yalah. Dia banyak ni duit pergi jekel. Ni baju hampak siapa orang tak ambil. Tak ambil banyak. Pulangkan balik tak ada. Tapi cuba baru. Habis tilam baru habis. Ini tilam dah pakai 3 tahun dia bagi apa? Dalam beg dah. Tu contoh lah. Kita nak bagi ni berpanda lah.
Oh tak syukur ke tu? Macam ni, bukan tak syukur tapi gatal pakai. Apa? Ya, setakat itulah perkongsian ini. InsyaAllah kita sambung akan datang. Berhubung dengan Hasan Al-Basri. Aku ibu salawat ya. Aku li qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.